أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita melalui kelas online. Pada hari ini insya-Allah kita akan tadabbur daripada surah An-Nisa. Ini daripada satu kelas di Taman Alam Budiman yang kita dah mula tadabbur, bermula daripada surah Al-Baqarah, kemudian dah habis, kemudian sambung surah Ali Imran, dah habis, dan masuk surah An-Nisa. Jadi ini antara kelas yang paling lama lah. Dah habis dua surah yang panjang, surah Tiwal. Jadi kita dah masuk surah panjang yang ketiga, iaitu surah An-Nisa. Dan surah An-Nisa kita dah sampai ayat yang ke-169. Sebelum kita sambung ayat 170, cuba tengok apa maksud ataupun antara pengajaran daripada ayat yang lepas secara ringkas. Jadi ayat yang lepas Allah bagi tahu Allah telah mengutuskan, telah mewahyukan kepada para nabi, bermula daripada Nabi Nuh, ayat 163. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Adapun Nabi Adam, dia bukan rasul, dia hanya sebagai nabi. Dan beza antara nabi dan rasul, nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, tapi rasul diberi wahyu dan wajib sampaikan kepada umatnya. Jadi dalam ayat 163 Allah beritahu Allah telah mewahyukan, mengutuskan para nabi, para rasul, bermula daripada Nabi Nuh. Dan Allah sebut sebahagian namanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub. Ramai para nabi, ramai para rasul. Dan sebenarnya itu menunjukkan bahawa rahmat Allah kepada manusia, dan juga Allah nak sangat hamba-hambanya beriman dan masuk syurga. Kalau tak, kenapa Allah menghantar para nabi dan para rasul begitu ramai? Kalau Allah cipta manusia untuk masuk neraka, maka tidak ada keperluan untuk mengutus para nabi, para rasul yang begitu ramai. Kemudian Allah beritahu, dalam ramai-ramai itu ada yang Allah beritahu kisahnya, namanya, nama para nabi, dan ada yang Allah tak beritahu pun nama rasul, nama nabi, di mana tempatnya. Di sini kata ulama, kenapa ada yang Allah beritahu dan ada yang Allah tak beritahu? Di sini pengajarannya ialah Al-Quran nak mengajar kita, bukan semua yang kita tahu perlu kita bagi tahu pada orang. Bukan semua yang kita tahu perlu kita bagi tahu pada semua orang. Ada benda yang kita tahu tapi orang tak perlu tahu. Kalau dia tahu pun tak ada faedah. Bahkan kadang-kadang kalau dia tahu menimbulkan masalah, maka tak perlu bagi tahu. Walaupun benda itu sebenarnya baik. Maka begitu juga ada para rasul ni yang tak perlu diketahui oleh Nabi Muhammad. Tak perlu diketahui oleh umat Nabi Muhammad. Kalau tahu pun tak ke mana pun. Maka Allah beritahu yang memberi manfaat pada mereka sahaja. Contoh ada para nabi yang orang Mekah tak tahu pun, tak pada dengar cerita. Jadi kalau dicerita kepada mereka yang mereka tak pernah dengar, mungkin mereka tak percaya, mungkin mereka tak rasa apa-apa. Tapi kalau cerita para nabi yang biasa mereka dengar, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Musa, itu biasa mereka dengar. Jadi itu lebih dihayati oleh mereka dan lebih mudah untuk diambil pengajaran. Sebab cerita itu dah biasa dengar dan mereka telah percaya. Jadi Allah kata ada para nabi kami ceritakan dan ada para nabi rasul yang kami tak ceritakan. Dan antara nabi yang terbaik juga ialah Nabi Musa AS, iaitu Allah bercakap dengan Nabi Musa sehingga Nabi Musa digelar Kalimullah. Tapi kita kena ingat, Musa digelar Kalimullah, Nabi Muhammad tak digelar Kalimullah, Nabi Ibrahim tak digelar Kalimullah. Adakah Allah tak bercakap dengan Nabi Muhammad? Adakah Allah tak bercakap dengan Nabi Musa? Tak.
Banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan Allah juga bercakap dengan Nabi Muhammad. Allah juga bercakap dengan Nabi Ibrahim. Allah juga bercakap dengan para Nabi yang lain. Tapi kenapa Nabi lain tak digelar kalimullah? Bila Allah gelar pada Musa kalimullah, itu istimewa khas untuk Nabi Musa. Bukan mana Nabi Musa lebih pada Nabi Muhammad dan lebih daripada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim lebih baik daripada Nabi Musa. Nabi Muhammad lebih baik pada Nabi Ibrahim. Jadi apa gelarannya? Gelarannya pasti lebih baik daripada gelaran kalimullah. Allah pun sebut dalam Quran dan Nabi pun sebut dalam hadis bahawa Allah menggelarkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim AS Khalilullah. Ibrahim pun Khalilullah, Nabi Muhammad pun Khalilullah dalam hadis yang sahih. Jadi sebab itulah Khalilullah ni lebih tinggi daripada Habib. Saya pernah sebut dalam kelas yang lepas lah. Khalil daripada perkataan khilal. Khilal ni makna celah, mencelah. Jadi cinta Allah kepada pada Muhammad dan Ibrahim sampai tahap meresap, mencelah-celah. Maka Khalil lebih tinggi daripada Habib. Jadi kalau Nabi Muhammad, gelaran yang paling layak ialah Khalil, bukan Habib. Begitu juga Ibrahim AS. Sebab tu kata ulama, siapa yang memanggil Nabi dengan gelaran Habibullah, satu salah, tidak menepati nas daripada Quran dan hadis. Yang kedua, merendahkan kedudukan Nabi. Sebab Habib lebih rendah daripada Khalil. Sama juga Nabi Ibrahim, jangan panggil Habibullah, tapi panggillah apa yang Allah gelarkan kepada Ibrahim, iaitu Khalilullah. Okey? Kemudian Allah beritahu tugas para rasul. Tugas pada rasul dua sahaja. Pertama, mubasyirin dalam ayat 165. Yang kedua, munzirin. Jadi tugas para rasul paling besar, paling penting, paling utama dan paling mulia. Apa dia? Memberi khabar gembira kepada orang beriman supaya terus beriman dan taat pada Allah. Itulah kerja paling mulia. Kalau bagi makan, mulia. Bagi keperluan hidup, mulia. Tapi bagi berita, mendorong orang beriman, mendorong orang taat pada Allah, lagi mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah memuji dalam bentuk soalan dan dalam bentuk mencabar. Siapa lagi yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Itu kerja para rasul. Yang kedua, munzirin. Kerja yang kedua para rasul ialah memberi amaran kepada manusia bila mereka melakukan maksiat ataupun kufur dan syirik kepada Allah. Itu kerja mulia. Kenapa? Sebab kalau selamatkan manusia daripada musibah, penyakit ke musibah di dunia, dah satu kerja mulia, sehingga orang puji barisan depan yang menyelamatkan manusia daripada COVID-19 ni, barisan doktor, perawat, nurse apa semua adalah yang terbaik. Tapi mereka hanya menyelamatkan fizikal manusia. Itu pun dah mulia. Cuba bayangkan kalau barisan depan ni bukan selamatkan fizikal saja, tapi selamatkan akidah, selamatkan iman, sehingga mereka tidak dicampak dalam neraka. Jadi kerja para nabi, para rasul adalah kerja yang paling lebih mulia daripada engineer, lebih mulia daripada doktor dan lebih mulia daripada semua pekerjaan. Mubasyirin wa munzirin. Dan antara sebabnya Nabi bagi berita gembira dan berita amaran supaya manusia tidak ada hujah, supaya manusia tidak ada alasan bahawa mereka tak beriman sebab dakwah tak sampai. Maka sebab itulah kerja Nabi dan para rasul pergi ke mana-mana, di mana-mana saja dan siapa saja mesti mereka akan sampaikan dakwah supaya manusia itu tidak mencari alasan bahawa mereka tak beriman kerana dakwah tak sampai. Dan sebab itulah kewajipan kita adalah menyampaikan dakwah. Menyampaikan ilmu yang kita dah tahu. Supaya apa? Kawan kita, jiran kita tak jadi alasan. Aku tak tahu pun. Yang sebelah aku tahu, yang sebelah rumah aku belajar, tapi dia tak sampaikan. Maka dia ada alasan untuk dielakkan daripada musibah Allah, daripada azab Allah. Jadi kewajipan kita wajib menyampaikan kepada semua orang setakat yang kita mampu. Kemudian Allah beritahu lagi, orang-orang kafir ni,
kerja mereka yang paling utama. Kalau kerja para Nabi yang utama, mengajak orang kepada Allah, memberi berita gembira dan menghalang manusia daripada kufur dan syirik pada Allah dan beri amaran. Maka kerja orang kafir berlawanan. Kerja orang kafir beda, menghalang manusia daripada beriman kepada Allah dan mendorong manusia untuk kufur, syirik dan melakukan maksiat. Berlawanan. Jadi siapa yang mengajak manusia kepada maksiat, kepada kekufuran, dia adalah menyerupai orang kafir. Kemudian Allah kata orang kafir ni dallu, mereka telah sesat, sesat yang jauh. Bukan setakat mereka sesat, tapi mereka juga telah menyesatkan orang. Maka sesat mereka tu terlalu jauh, iaitu sukar untuk patah kembali sebab sesat mereka terlalu jauh. Kemudian Allah bagi tahu orang kafir dan orang yang zalim ni, Allah tidak akan ampunkan dosanya dan Allah tidak akan tunjuk jalan hidayah pada mereka sekiranya mereka tidak bertaubat kepada Allah. Bila mati dalam syirik, mati dalam kafir, maka Allah tidak akan ampunkan dosa mereka. Melainkan Allah akan tunjuk mereka tariqah jahannam, ayat 169. Satu jalan yang Allah akan tunjuk pada orang kafir ni kalau mereka tak bertaubat. Jalan apa? Tariqah jahannam, jalan menuju ke neraka jahannam, bahkan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan bagi Allah itu adalah satu perkara yang sangat mudah. Okey, kita berhenti sampai situ. Kita sambung ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tertinggal perkataan. Okey. Allah berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia. Bila sebut manusia termasuk semua, yang beriman dan yang tak beriman, yang ahli kitab dan yang musyrikin. Okey, timbul soalan di sini. Surah An-Nisa, surah Madaniyah. Surah Madaniyah iaitu surah ataupun ayat yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Dan antara ciri-ciri surah Madaniyah, antara ciri-ciri surah yang turun selepas hijrah ialah biasa Allah guna perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Sebab Allah nak bercakap dengan orang beriman. Orang Madinah hampir semua dah beriman. Tiba-tiba dalam ayat ni Allah kata ya ayyuhan nas. Jadi apa sebabnya? Kata ahli tafsir, kata Syekh Saleh Utsaimin, walaupun Madaniyah biasanya semuanya hampir semua orang beriman dan biasa Allah guna perkataan ya ayyuhallazina amanu, tapi di Madinah masih ada orang kafir. Di Madinah masih ada ahli kitab yang tak beriman. Jadi ada juga ayat Madaniyah yang Allah nak fokus pada ahli kitab yang masih tak beriman di Madinah. Supaya apa? Supaya yang tak beriman di kalangan ahli kitab pun akhirnya beriman kepada Allah. Supaya mereka rasa Allah tetap tak mengabaikan mereka walaupun mereka masih belum beriman kepada Allah. Okey. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad ja'akum, telah ja'akum, telah datang kepada kamu Ar-Rasul, telah datang pada kamu Rasul. Rasul di sini ulama sepakat mengatakan ialah Nabi Muhammad. Rasul iaitu Muhammad. Dan kedatangan Rasul tu apa ciri-cirinya? Apa sifatnya? Bil haq, dengan kebenaran. Rasul datang dengan apa? Dengan kebenaran. Apa maksud? Rasul datang dengan kebenaran. Apa maksud dia?
Nak tahu maksud dia, kita kena faham apa makna al-haq. Al-haq dalam bahasa Arab makna dia as-subut. 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 As-subut apa makna dia? Tetap. Tak berubah. Jadi al-haq ni sebenarnya benda yang tetap, benda yang pasti dan tak akan berubah. Itulah al-haq. Lawan dia al-batil. Al-haq lawan dia batil. Kalau al-haq makna dia tetap, tak akan berubah, maka batil makna dia tidak tetap dan akan berubah. Jadi apa yang sentiasa berubah, dia adalah batil. Kadang-kadang undang-undang manusia kan sentiasa berubah. Bertukar menteri, bertukar kerajaan, bertukarlah polisi dia, bertukarlah undang-undang. Yang itu bukan al-haq. Tapi undang-undang peraturan Allah dalam Al-Quran sampai kiamat tak akan berubah. Azab kubur tetap ada dan tak akan berubah. Tak mungkin satu masa azab kubur tak ada. Yang tak berubah itu dia panggil al-haq. Titian sirat pada mahsyar, syurga neraka, dia tak akan berubah. Wajib kita beriman dan benda tu pasti akan berlaku, tak mungkin tak berlaku. Allah tu satu, al-haq, sebab dia tak akan berubah. Satu masa dia akan jadi dua ataupun tiga. Okey? Jadi al-haq sesuatu yang tetap. Al-batil tidak tetap. Saya bagi contoh satu ayat yang ada perkataan al-haq, tapi bukan dalam bentuk isim, dalam bentuk fi'il. Yang ada perkataan al-haq dalam Al-Quran. Laqad Okey. Nampak? Azhar, nampak? Laqad haqqal qawlu. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Perkataan haq, haqqa. Semua yang ni dalam bentuk fi'il, perbuatan. Yang tu al-haq dalam bentuk isim, kata nama. Okey, cuba terjemah ayat ni. Biasa baca tak ayat ni? Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Biasa baca ataupun biasa dengar tak? Tunggu student jawab. Biasa baca, biasa dengar tak? Wahai pelajar-pelajar. Ada jawapan? Tak ada? Jawapan belum sampai ke jawapan hilang? Biasa dengar Ustaz. Oh, biasa dengar ni mungkin sebab lama dia tinggal surah Yasin lah. Dia pun tak perasan dah. Biasa kan Yasin kan? Okey. Kalau dah biasa, cuba terjemah. Laqad haqqa al-qawlu. Kita nak huraikan perkataan hak tu. Laqad haqqal qawlu ala aktsarin fahum la yu'minun. Ini bukan di tengah surah Yasin, bukan di akhir ni, awal lagi. Ayat ke-7 kan? Cuba terjemah. Laqad, pasti sesungguhnya, haqqa. Apa makna haqqa? Kalau kita terjemah macam kita faham kebenaran, tak berapa tepat lah. Sebab asal al-haq apa makna? Tetap. Tetap. Jadi al-haqqa di sini dia balik pada makna asal al-haq, iaitu sesungguhnya telah tetap, telah pasti dan tak akan berubah. Apa dia? Telah tetap, sesungguhnya telah tetap,
telah pasti, telah lazim al-qawlu, kata-kata Allah. Al-qawlu ni kata-kata Allah iaitu sunnatullah, ketetapan Allah. Ketetapan Allah hak. Apa makna? Jangan terjemah benar. Ketetapan Allah pasti dan tak akan berubah. Ke atas siapa ni? Ala aksarihim, ke atas kebanyakan mereka, kebanyakan manusia. Apa ketetapan itu? Fahum la yu'minun, iaitu mereka tak beriman. Okey? Jadi walaupun Allah utuskan rasul yang ramai, nabi yang ramai, Allah turunkan setiap nabi ada kitab bersama mereka, tapi ketetapan Allah hak yang tak akan berubah. Apa dia? Ramai orang yang la yu'minun, tak beriman. Okey? Jadi hak di sini jelas, makna asalnya adalah tetap, tak akan berubah dan benda yang pasti berlaku. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ni? Sesungguhnya telah datang pada kamu rasul bil haq. Apa makna dia? Subhanallah. Ada dua maksud, Dua maksud bil haq di sini. Bil haq ada dua maksud. Satu, yang dibawa oleh Rasul adalah benar, iaitu Al-Quran. Semuanya benar. Tak ada satu pun batil, tak ada satu pun yang tidak betul ataupun yang zalim, yang tidak sesuai. Makna yang kedua, Rasul adalah benar. Jadi telah datang pada kamu seorang Rasul. Yang mana ni? Memang betul Rasul tu betul-betul datang, bukan tipu. Sebab orang musyrikin kata Rasul ni tipu. Maka Al-Haq ni menjelaskan, membukti bahawa Rasul tu betul-betul datang. Muhammad depan kamu tu betul-betul Rasul yang diutuskan oleh Allah. Jadi ada dua maksud hak di sini. Yang mana satu betul? Dua-dua betul. Ulama tafsir mengatakan kalau satu ayat, satu perkataan ada dua maksud dan dua maksud tak bercanggah, dua-dua betul. Tak bercanggah kan? Satu ahad tu ialah kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, Nabi tu sendiri adalah betul-betul datang. Tak bercanggah. Okey? Pengajaran untuk kita apa dia? Apa yang Allah nak sampaikan daripada perkataan Al-Haq? Iaitu Allah nak bagi tahu yang Nabi bawa itu benar. Maka bila benar, kewajipan kamu ialah wajib terima. Kamu tak ada alasan untuk menolak, untuk mengingkari ataupun untuk mengabaikan apa yang dibawa oleh Nabi. Daripada A sampai Z. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kamu tidak ada hak untuk menolak. Kenapa? Sebab dia semuanya hak, benar. Dan Nabi sendiri pun kamu tak boleh dustakan dia. Sebab yang kedua, sebab dia adalah benar. Okey? Tambah lagi, dikuatkan lagi dengan apa? Mir Rabbikum. Dalah dia Rasul dan benar, membawa kebenaran daripada siapa? Mir Rabbikum. Dari pencipta kamu. Okey? Jadi Allah kata, sesungguhnya wahai manusia telah datang pada kamu Rasul. Rasul pula membawa kebenaran. Kebenaran pula daripada pencipta kamu. Sampai kat situ, apa mesej utama yang Allah nak bagi kepada manusia? Mesej yang paling utama, yang paling besar ialah kalau Rasul itu benar dan dia bawa pula kebenaran, dan kebenaran pula daripada pencipta kamu yang menjaga kamu, yang memberi rezeki pada kamu, yang menghidup dan mematikan kamu, maka mesejnya ialah wajib kamu faham dan ikut kebenaran yang dibawa oleh Rasul tu. Dan yang mana kita tahu wajib? Daripada perkataan Rabbikum. Allah sengaja bagi tahu
Quran ni ataupun kebenaran ni daripada pencipta. Bila daripada pencipta, mestilah pencipta nak kamu ikut dia. Sebab dia pencipta dan kamu hamba. Takkanlah pencipta yang hebat hantar surat kosong, hantar surat sia-sia, hantar surat untuk buang masa, hantar surat sebagai penglipu lara. Mana ada sifat pencipta yang macam tu? Kalau manusia pun, kalau bos, ketua syarikat pun tak akan hantar surat kepada pegawai dia, surat yang kosong, yang sia-sia, sebagai penghibur, penghibur lara saja. Tak. Itu ketua syarikat. Sama juga bapa. Tak mungkin seorang bapa hantar surat kosong, surat saja-saja main-main kepada anaknya. Dia tulis, surat dari bapa engkau. Bila sebut bapa engkau, ada maksud. Ini surat ini ada kaitan dengan kamu sebagai seorang anak. Apa kewajipan kamu terhadap seorang bapa? Jadi daripada perkataan Rabbikum, ulama mentafsirkan bahawa Allah nak begitu, surat yang dibawa oleh Rasul ni wajib kamu faham, wajib kamu ikut. Sebab dia daripada siapa? Daripada Rabb. Rabb. Pencipta, pemilik, pengurus, pendidik, penjaga, semua dia. Maka jangan buat tak tahu, jangan buat tak dengar, jangan baca sahaja. Maka selepas itu Allah kata apa? Fa'aminu. Oleh kerana itu, ini menegaskan lagi, wajib kamu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Bukan setakat dia al-haq, tapi dia juga adalah min rabbikum. Maka Allah perintah lagi tegas, fa'aminu. Maka hendaklah kamu beriman. Hendaklah kamu beriman. Beriman dengan apa ni? Dua-dua sekali. Beriman dengan Rasul dan beriman dengan apa yang dia bawa. Kalau beriman dengan salah satu tak betul. Saya nak beriman dengan Quran je, tapi dengan Rasul tak nak beriman. Salah. Macam mana kamu percaya pada Quran yang dibawa oleh Rasul, tapi kamu tak percaya Rasul yang membawa? Itu dah bercanggah dengan kebiasaan. Bila kita percaya pada postman, percayalah pada yang dibawa. Bila percaya pada yang dibawa, percaya pada postman. Ada orang beriman dengan yang dibawa oleh Rasul, iaitu Al-Quran. Tapi Rasul dia tak beriman. Mana mungkin? Kalau Rasul kamu tak beriman, maka kamu syak pada Rasul, kamu ada keraguan pada Rasul. Maka bila ada keraguan pada Rasul, macam mana beriman dengan apa yang dibawa? Sedangkan yang membawa tu kamu ragu. Jadi bercanggah. Bercanggah. Kalau beriman dengan Rasul, wajib beriman dengan apa yang dibawa. Beriman dengan apa yang dibawa, wajib beriman dengan Rasul. Okey? Maka wajib kamu beriman. Okey, di sini cukup jelas. Cukup jelas. Bila Rasul datang membawa kebenaran, iaitu Al-Quran, kemudian Allah kata, daripada Tuhan kamu pula, pencipta kamu, pastilah baik untuk kamu. Kemudian Allah perintah lagi tegas, hendaklah kamu beriman. Maka pengajaran paling jelas ialah jangan baca Quran dalam keadaan tak faham. Sebab bila sebut beriman, apa syarat beriman? Apa syarat beriman? Mana ada kita beriman dengan benda kita tak faham? Sebab itulah salah sistem pendidikan kita mewajibkan pelajar-pelajar menghafal rukun iman. Salah tu. Rukun iman tak wajib hafal. Yang wajib ialah beriman dengan apa yang kita sebut. Kalau kita sebut beriman dengan kitab, wajib beriman dengan apa yang dalam kitab. Tak perlu hafal. Rukun iman ada 6 dan lancar. Tapi apa dalam kitab, dia tak beriman. Apa yang pada peribadi Nabi, sunnah-sunnah Nabi, dia tak beriman. Dia hanya hafal rukun iman. Itu pendidikan yang salah dan menyimpang. Rukun iman tak wajib hafal. Tapi kamu wajib faham apa yang kamu dakwa. Beriman dengan Quran, faham dengan Quran. Kemudian baru beriman. Jangan beriman dengan rukun iman tapi baca Quran sepatah pun tak faham. Okey? Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa Quran ada kebenaran. Bila benar, kena faham dan wajib beriman. Maka Allah kata apa? Fa'aminu khairan lakum. Ia adalah lebih baik bagi
kamu. Okey. Allah kata apa ni? Khairan lakum. Ia lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Iaitu kamu beriman dengan Rasul, kamu beriman dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul adalah khairan, lebih baik daripada kamu. Lebih baik untuk kamu. Tapi soalan dia, lebih baik daripada apa? Bila sebut lebih baik, ada macam perbandingan. Rumah saya lebih baik daripada rumah dia. Kereta saya lebih besar daripada rumah keretanya. Jadi dalam ayat ini, kalau beriman lebih baik. Lebih baik daripada apa? Pastilah lebih baik daripada kufur. Sebab iman lawan dia kufur. Iman lawan dia kufur. Jadi Allah kata beriman dengan Rasul, beriman dengan kebenaran adalah lebih baik. Lebih baik daripada apa? Kufur. Jadi timbul persoalan, kalau iman lebih baik pada kufur, seolah kufur pun baik juga, cuma iman lebih baik. Adakah itu maksud dia? Saya nak tanya, kufur ada kebaikan tak? Kufur ke maksiat ke ada kebaikan tak? Tak ada kan? Tak ada. Kufur tak ada kebaikan. Tapi kenapa Allah kata iman lebih baik daripada kufur? Contoh saya kata, saya lebih kaya daripada Muhammad. Mana Muhammad kaya juga. Muhammad kaya juga, cuma saya lebih. Jadi dalam konteks ni pun macam kufur tu ada kebaikan, cuma iman lebih baik. Subhanallah. Sebenarnya kufur tidak ada satu pun kebaikan. Bila sebut kufur, 150% semua buruk. Tapi maksud ayat di sini, Allah nak bagi tahu. Allah nak buka minda kita. Sebab ramai yang kufur kepada Allah. Seolah kufur tu ada kebaikan. Tak ikut Islam tu ada kebaikan. Okeylah, Allah nak macam nak memujuk lah. Ataupun nak buka minda. Okeylah, kalau kamu kata kufur, mencuri, bercakap bohong, rasuah, zalim, baik. Baik. Maka berlaku adil agak-agak baik ke buruk? Kalau zalim baik, maka berlaku adil lagi baik. Kalau bercakap bohong, kalau kamu anggap baik, bercakap benar lagi baik. Cuba buka minda kamu. Kalau betul kamu dakwa yang kamu buat tu baik, maka cuba berfikir. Maka yang beriman tu sebenarnya lagi baik. Kalau ada perbandingan. Tapi hakikatnya kekufuran tidak ada satu kebaikan. Sama juga Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih kekal daripada apa? Daripada dunia. Okey. Bila kata akhirat lebih kekal daripada dunia, maknanya dunia pun kekal juga. Cuma akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Adakah itu maksud dia? Bukan. Sebab manusia ni selalu nak dunia. Dunia. Semua kerja dunia. Hampir semua manusia cinta dunia, kerja dunia. Sampai ke tua, sampai ke mati. Seolah dunia tu memang ada kebaikan. Maka Allah kata, kalau dunia yang sementara ada kebaikan, maka akhirat yang kekal abadi pastilah lebih baik. Cubalah berfikir sikit. Cuba buka minda, berfikir dan tadabbur. Boleh? Itu kalau kamu nak bagi, kalau kamu rasalah dunia tu ada kebaikan. Tapi kalau kamu fikir betul-betul tak ada langsung kebaikan. Dan dunia ni langsung tak kekal. Tak apalah. Kamu nak cakap juga dunia ada kebaikan. Okeylah. Okey. Tapi bila dibanding akhirat agak-agaklah yang mana lebih kekal. Maka kamu akan jawab apa? Akhirat lebih kekal. Kalau mulut kamu jawab akhirat lebih kekal, maka kejarlah yang akhirat lebih baik, lebih banyak. Kenapa kejar dunia lebih banyak sedangkan mulut kamu menjawab akhirat lebih?
Boleh? Boleh ke? Tengok bahasa Al-Quran. Quran dia memujuk, dia tak menghentam. Kalau contohlah kita kata, ni kata dunia kekufuran ni ada kebaikan. Kalau kita jawab apa? Kita hentam je. Kamu ni bodoh lah, mana ada kebaikan? Kita tak meraihkan perasaan dia. Kita tak meraihkan amalan dia dah 50 tahun, 60 tahun. Kita raihkan sikit. Kita kata apa? Okeylah. Kalau kufur ada kebaikan, agak-agaklah mentauhidkan Allah, taat pada Allah, salat, agak-agak ada tak kebaikan? Dia akan jawab apa? Pasti dia jawab ada. Okey. Step yang kedua kita tanya pula, bukan minta. Kalau dua-dua ada kebaikan, kufur pun ada kebaikan, tak salat pun ada kebaikan, salat pun ada kebaikan. Buka aurat pun ada kebaikan, tutup aurat pun ada kebaikan. Okey? Okey. Antara dua kebaikan, agak-agaklah mana lebih baik? Salat ke tak salat? Agak-agak dia jawab apa? Pasti dia akan jawab dengan ikhlas. Salat lebih baik. Maka ikutlah jawapan dalam hati kamu. Jangan, mana Quran nak mengajar kita, jangan hentam apa yang orang pegang walaupun 100% salah. Jangan mencela, jangan menyebabkan dia lagi jauh daripada kebenaran. Bolehkah? Sama juga, saya nak sebut ni. Sama juga. Orang buat benda bid'ah kan. Jangan kita hentam dia. Ini bid'ah sesat. Ini bid'ah fi dalalah, sesat. Semua sesat fi nar. Jangan. Walaupun itu hadis. Tapi kita tanya dia. Sebab semua orang buat bid'ah ni, dia rasa benda tu baik. Dan dia tak nafikan sunnah Nabi baik. Tapi dalam masa sama, dia yakin yang dia buat tu tak salah. Okey. Kita tanya dia, bukan minda dia. Kalau benda bid'ah baik, benda bid'ah betul, okey? Okey, yang Nabi buat tu agak-agak betul ke salah? Dia akan jawab apa? Mestilah betul sebab Nabi tak pernah cakap daripada hawa nafsu. Okey. Dua-dua betul kan? Yang kamu buat bid'ah pun betul, yang Nabi buat pun betul. Kamu setuju kan? Okey, tanya soalan kedua. Antara dua-dua yang betul ni, agak-agaklah yang mana lebih baik? Yang mana lebih baik? Dia akan jawab apa? Kalau dia jawab yang dia buat lebih baik, dia boleh jadi kufur kepada Allah. Dan dia tak akan menjawab. Dia tak akan kata yang dia buat lebih baik pada Nabi. Sebab hati kecil dia cukup yakin yang Nabi buat adalah daripada Allah. Maka nak tak nak dia akan jawab, pastilah yang Nabi buat lebih baik. Okey? Kalau kamu jawab yang Nabi buat lebih baik daripada yang kamu buat ni, yang bid'ah, maka kamu antara yang lebih baik dengan yang baik, kamu dari segi logik lah. Kalau kamu waras, kamu pilih yang mana? Yang lebih baik ke yang biasa-biasa baik? Kalau baju yang baik, yang lebih baik dengan baju yang baik, kamu pilih yang mana? Pasti kamu pilih baju yang lebih baik. Makanan yang baik dengan makanan yang lebih baik, kamu pilih yang mana? Pasti kamu pilih makanan yang lebih baik. Rumah yang selesa dengan rumah yang lagi selesa, kamu pilih yang mana? Itu jawapan tu mematikan hujahnya dan membuka mindanya supaya akhirnya dia tunduk kepada al-haq. Ini bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Boleh? Jadi beza dengan kita hentam dia, bid'ah ni sesat, kamu tak akan diterima, kamu dah habis. Dia lagi jauh. Okey? Boleh ha? Kemudian kamu berimanlah kamu, beriman tu adalah lebih baik. Orang katanya, tadabbur dia tak boleh Dia tak tadabbur, dia tak boleh jalan cepat-cepat macam tu. Sebab setiap perkataan ada hak dia. Setiap perkataan, setiap ayat ada kadang-kadang banyak pengajaran. Kalau kita cepat sangat, laju sangat, kita tak memberi hak setiap ayat Al-Quran. Hak setiap perkataan. Jadi sebab itulah, biarlah kita belajar lambat, tapi kita faham banyak. Daripada belajar banyak surah, banyak ayat, tapi faham sikit. Sebab tu Quran turun 23 tahun. Sebab proses nak faham dan proses nak amal sangat sukar. Maka tempoh turun Al-Quran 23 tahun. Okey, saya nak tanya. Orang katanya, orang yang berfikir waras lah, dia akan tanya, Allah kata kalau beriman dengan Allah,
itu adalah lebih baik daripada kufur. Orang katanya kita, apa kebaikan beriman? Kita nak jawab apa? Apa keburukan kufur? Apa kebaikan iman? Nak jawab apa? Kalau kita kata beriman ni kebaikannya jiwa tenang. Orang kata, orang yang tak beriman dia kata saya pun tenang. Dan tengok dia kata orang yang solat kadang-kadang tak tenang pun, kadang-kadang pergi masjid balik bunuh diri. Jadi mana bukti kamu? Sebab itulah kebenaran hanya datang daripada Allah, tak boleh jawab daripada mulut kita. Tak boleh jawab daripada nafsu kita, kena jawab daripada Al-Quran. Bila datang daripada Al-Quran dia tak boleh pertikaikan. Okey, cuba buka surah An-Nahlu ayat 97. Surah An-Nahlu ayat 97. Man salihan min zakarin wa huwa mu'min falanuhyiyannahu Surah An-Nahlu kan? Okey. Ayat ni menghuraikan kebaikan orang beriman. Ini dipanggil ayat Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Tafsir yang paling baik ialah Quran mentafsirkan Al-Quran. Okey, Allah kata apa? Man amila salihan. Siapa yang beramal soleh. Di sana Allah kata beriman, tapi tanda orang tu beriman ialah mesti ada amal. Orang munafik mengaku beriman, tapi kadang-kadang amal dia tak sama dengan Nabi ataupun tak ada amalan. Siapa yang beramal soleh? Bila sebut soleh, ulama mengatakan iaitu mesti sama dengan Nabi. Min zakar atau daripada lelaki, au unsa ataupun wanita. Wa huwa mu'min. Kemudian dia beriman. Ada dua syarat. Satu, amal soleh. Satu, amal soleh. Yang kedua, beriman. Okey, apa Allah janji? Falanuhyiyannahu. Kalau kita belajar bahasa Arab, Allah guna dua harfu taukid. Pertama, lam. Yang kedua, nun bersabdu. Maka pasti sesungguhnya. Pasti, satu. Yang kedua, sesungguhnya nuhyi. Kami akan hidupkannya. Kami akan hidupkan orang yang ada dua syarat ni. Satu beriman dan yang kedua beramal soleh. Kami akan hidupkan hayatan tayyibah. Kehidupan yang tayyib. Allah tak kata kehidupan yang kaya. Kehidupan yang mewah, tak. Allah kata tayyib. Apa makna tayyib? Sebenarnya sebab tu Allah kata faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk aku, dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi kehidupan tayyib tu ialah orang yang tidak takut dan tidak sedih. Kadang-kadang duit tak banyak tapi dia tak risau pun, sebab dia yakin Allah bersamanya. Dia yakin Allah akan dah jaminkan dan tetapkan rezekinya. Jadi kenapa dia perlu sedih? Sebagaimana Nabi duduk dalam gua kan, diburu oleh musuh, Nabi tak sedih, Nabi tak takut pun, sebab Allah yang mencipta langit ada bersamanya, walaupun tempatnya gua dah sempit dan di luar tu musuh. Itu maksud hayatan tayyibah. Pemuda kafir duduk dalam gua je, bukan banglo mewah pun, bukan ada security pun, gua pun tak ada pintu, tapi jiwa dia tenang. Ini maksud hayatan tayyibah.
Nabi Ibrahim dicampak dalam api, bukan dalam rumah, dicampak dalam api, tapi jiwa dia tenang sehingga api itu boleh jadi sejuk. Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan laut besar dan di belakang tu musuh bala tentera Firaun, tapi hidupnya jiwa dia tenang je. Itulah nikmat yang paling besar, iaitu bukan sebab harta banyak, bukan sebab badan sihat, tapi sebab jiwa kita tenang. Sebab jiwa kita ada dua ni. Satu beriman pada Allah, yang kedua beramal soleh. Hari ni kat dunia, hayatan tayyibah, jiwa tenang di dunia. Di akhirat kita dapat apa? Khair. Khair di akhirat apa dia? Walanajziyannahum, dan pasti kami akan balas mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang lebih baik daripada mereka amalkan. Mereka amal kat dunia taklah banyak sangat, tapi kami akan balas ahsan, lebih baik. Macam yang kita tahulah, bila sedekah satu dapat 700. Bila solat sunat 2 rakaat subuh dapat lebih baik pada dunia. Bila solat sunat 12 rakaat, hanya 12 rakaat, tak sampai setengah jam, Allah bina sebuah istana di syurga. Ini di akhirat. Jadi kalau orang tanya apa maksud kebaikan daripada beriman, jawapannya dalam surah An-Nahl ayat 97, dan contohnya banyak. Contohnya banyak. Okey? Dan kita nak tahu juga, kalau tak beriman, apa keburukannya? Lawan dia lah. Jiwa dia tak ketenang. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang tak beriman, berpaling daripada aku, maka kehidupannya sempit, jiwanya sempit. Duduk dalam PKP pun dah nak mengamukkan, langgar peraturan sebab jiwa dia sempit. Tak ada kerja pun dah mengamuk dan marah sebab jiwa dia sempit. Dan di akhirat besok dibalas dengan apa? Api neraka. Cuba buka surah Al-Hajj ayat 99. Surah Al-Hajj ayat 99. Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Kemudian wallazina kafaru Cuba baca dia. Surah Al-Hajj ayat 19. Ha? Oh, ana sebut 19, tidak salah dengar. Qutti'at Surah Al-Hajj ayat 19. Cuba tengok kalau beriman, kebaikannya kat dunia, jiwa dia tenang. Apa keadaan pun jiwa dia tenang. Kalau tak beriman, jiwa dia sentiasa dalam masalah. Kadang-kadang orang Islam pun, bukan mesti orang kafir. Kadang-kadang orang Islam kaki solat, selalu pergi umrah, tapi ada masalah dalam rumah tangga. Itu ada something wrong. Mungkin dia tak beriman dengan sebenarnya, ataupun amalannya tak sama dengan Nabi kita SAW. Jadi di akhirat besok, orang beriman dibalas dengan jauh lebih baik daripada yang mereka amalkan. Okey, orang kafir pula, Allah sebut, Hazani khasmani. Ini dua kumpulan yang bergaduh. Ada dua aja sebenarnya bergaduh. Walaupun nampak banyak kumpulan, banyak NGO, banyak parti, sebenarnya dua aja. Satu beriman, ikhtasamu fi rabbihim. Mereka bergaduh tentang Tuhan. Sebenarnya yang bergaduh pasal ekonomi, pasal duit, pasal rezeki, pasal harta, sebenarnya
dia bergaduh pasal Tuhan. Kalau dia beriman pada Allah, harta tak ada masalah. Kalau dia tak beriman dengan Allah, harta jadi masalah. Jadi sebenarnya Allah kata, dua kumpulan ni sebenarnya bergaduh pasal Tuhan je. Bukan bergaduh pasal harta. Tak beriman ada masalah lain. Kemudian Allah begitu balasan, fallazina kafaru. Maka bagi orang-orang kafir, ini keburukan orang kafir di akhirat besok. Apa dia? Quti'at. Dipotong untuk mereka siabun, pakaian. Telah siap dipotong untuk mereka siab, pakaian. Min nar, pakaian min nar. Pakaian min nar, pakaian daripada api. Jadi baju, ahli neraka ada baju dan bajunya telah siap ditempah dan dipotong, dan material dia apa dia? Nar, api. Kemudian yang kedua, yusabbu min fauqi. Dituang pula daripada atas kepala mereka al-hamim, air panas yang mendidih. Jadi dah duduk dalam api, pakai baju daripada api, kemudian dituang lagi yang ketiga, air panas mendidih daripada atas kepala. Kemudian Allah sambung lagi lepas ni, air panas tu kena masuk dalam badan mereka, menghancurkan semua isi perut, dan akhirnya sampai ke kulit, keluar sampai membakar kulit mereka. Itulah keburukan kalau kita tak beriman kepada Allah. Jadi di sini Allah nak bagi tahu, berimanlah dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Jangan beriman yang selain daripada tu. Sebab apa? Beriman tu khairul lakum. Pasti adalah baik untuk kamu. Kemudian Allah kata, wa in takfuru. Dan sekiranya kamu kufur. Sekiranya kamu kufur, kamu tak nak beriman juga dengan Muhammad, tak nak beriman juga kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Allah jawab, fa innallah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya bagi Allah ataupun milik Allah, ma fis samawat, apa di langit-langit, wal ar, dan di bumi. Apa Allah nak bagi tahu? Kalau beriman baik, Allah tak huraikan, cuma disebut dalam ayat lain lah. Tapi kalau berkufur, Allah begitu apa? Kalau kamu kufur, tak nak beriman dengan Muhammad ataupun yang dibawa oleh Muhammad, maka Allah tak kata kamu dapat azab, tapi Allah beritahu milik Allah lah apa saja di langit dan di bumi. Apa maksud dia? Macam ni kalau saya polis, saya kata okey, ikut arahan. Kalau kamu ikut arahan, kamu akan dapat kebaikan. Tapi kalau kamu tak ikut arahan, saya ada kuasa, saya ada macam-macam senjata. Maksud apa tu? Maksudnya, pertama, kalau kamu tak ikut arahan, saya tak rugi pun sebab saya ada segala-galanya. Yang kedua, kamu akan menanggung akibat yang sangat berat sebab aku memiliki segala-gala. Jadi ayat ini pertama memberi amaran kepada orang yang kufur. Beri amaran, kalau kamu kufur, ingat, semua yang di langit, semua di bumi, milik Allah. Kamu di bumi kan, jadi kamu tak boleh nak lari ke mana. Sebab kamu dan bumi milik Allah. Kamu tak boleh lari. Amaran. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, kalau kamu kufur, sedikit pun tak merugikan Allah. Sebab Allah ada langit. Kamu seorang ni siapa? Kamu adalah hamba yang sangat lemah dan dicipta oleh Allah. Tiba-tiba nak lawan Tuhan yang ada langit. Jadi sedikit pun tak merugikan dan menjejaskan kebesaran Allah. Tapi yang akan rugi ialah kamu. Jadi two in one dalam ayat ni. Allah kata, kalau kufur, satu, tunggulah akibatnya. Sebab semua di langit dan bumi, aku yang milik. Yang kedua, aku tak rugi apa-apa pun. Yang rugi ialah kamu. Kemudian Allah kata, wa kana Allah, dan
adalah Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Apa pula kaitan ni dengan dua sifat ni? Aliman, hakiman, apa kaitan dengan ayat sebelum tu? Jadi Allah nak bagi tahu, Allah dah utuskan Rasul, Allah dah turunkan Al-Quran, Allah dah bagi semua kemudahan, akal, mata, telinga untuk manusia belajar dan kenal Tuhan dan beriman. Allah dah bagi semua. Tapi Allah tahu akhirnya macam surah Yasin tadi, akhirnya kebanyakan manusia tak beriman kepada Allah. Allah tahu. Dan ilmu Allah pula aliman adalah berdasarkan apa? Hakiman, berdasarkan hikmah. Jadi ramai, kalau Allah tahu, kenapa Allah buat juga orang kafir? Ada hikmahnya. Kalau tak ada orang kafir, orang beriman tak akan jadi beriman. Sebab apa? Tak ada cabaran, tak ada ujian, dan tak ada pahala berjihad, tak ada pahala mati syahid. Jadi Allah buat apa saja, ilmu Allah apa saja mesti berdasarkan hikmah. Berbeza dengan manusia. Kadang-kadang kita ada ilmu, tapi buat tu macam orang tak cerdik. Tak ada kebijaksanaan. Kadang-kadang buat rumah besar, tapi yang tinggal 3 orang je. Kadang-kadang beli kereta banyak, tapi yang membawa seorang je. Tak bijak. Duit ada, ilmu ada, kemampuan ada, tapi tidak ada hikmah. Ada pula orang, ada kebijaksanaan, tapi ilmu pula tak ada, harta pula tak ada. Maka Allah ada dua-dua. Bila Allah buat apa saja, semua Allah dah tahu, yang sebelum, yang sedang, yang akan berlaku. Yang kedua, semua yang Allah tahu pasti berdasarkan kebijaksanaan, bukan sembrono. Contoh macam sekarang kan, Allah hantar coronavirus, COVID-19 kan. Allah dah tahu lama, dan apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku, bila akan berakhir, berapa ramai yang akan mati, dan PKP ni akan dilanjutkan sampai bila, semua Allah dah tahu. Yang kedua, semua pengetahuan Allah adalah berdasarkan kebijaksanaan demi untuk maslahat kebaikan manusia. Sebab tu bila kita yakin dengan dua sifat Allah ni, Allah tahu, Allah bijak, kita serah pada Allah, jiwa kita tenang je. Bila diumumkan PKP akan dilanjutkan sebulan, kita kata Alhamdulillah. Ini semua berdasarkan ilmu Allah dan berdasarkan kebijaksanaan Allah. Tak mungkin berlaku dengan izin manusia. Pasti dengan izin Allah. Bila izin Allah, pasti ada hikmah. Jadi akhirnya jiwa orang beriman tenang sentiasa. Okey? Kita habis satu ayat. Pukul berapa jam? 11.30. Sejam lah. Okey, ayat 171 ni panjang. Ayat 171 panjang. Kalau tadabbur tak habis. Kalau dah separuh jalan, mungkin akan datang kena ulang balik, jadi rugilah. Kita berhenti setakat ayat ni. Satu, saya nak buka untuk soal jawab. Yang kedua, saya nak cakap persiapan untuk puasa. Lebih kurang 10 minit. Wasiat untuk menghadapi bulan Ramadan yang insya-Allah akan mula malam ini insya-Allah. Sebelum tu kita, kalau ada soalan, tak ada soalan. Okey, tak ada soalan. Sebelum tu saya nak iklankan, ini ada buku Diari Ramadan. Dalam buku ni ada sebut tentang kelebihan Ramadan, kelebihan salat berjemaah. Sekarang tak boleh di masjid, salat berjemaah di rumah, kelebihan sahur, kelebihan berbuka, kelebihan salat malam, kelebihan Lailatul Qadar. Jadi saya tulis ni dengan disertakan dengan dalil-dalil. Buku ni sebenarnya lama, tapi lama saya tak cetak. Jadi siapa nak boleh order melalui staf kita Izdiharuddin. Harganya satu murah saja, RM3 sahaja. Boleh kita beli dan hadiah pada kawan. Sambil kita bagi kurma, hadiahlah buku ni. Supaya selain dapat rezeki makan, dia dapat juga rezeki ilmu. Ilmu adalah benda yang lebih penting daripada rezeki.
Tak ada kawan tanya kita Abdul satu atau dua salam. Okey, soalan witir mana yang afdal? Dua salam, 3 rakaat 2 salam ataupun 3 rakaat 1 salam. Dulu saya berpandangan sebab saya ada baca satu pendapat 3 tu lebih afdal. Tapi setelah saya baca lagi pandangan ulama lain dan berdasarkan hadis sahih yang lain, maka berdasarkan dalil yang sahih yang lebih afdal ialah 3 rakaat 2 salam. 3 rakaat 2 salam. Ada hadis Nabi ya. Kemudian yang 3 rakaat 2 salam pun ada hadis. Tak salah tak salah. Dia baik. Cuma lebih afdal kalau 3 rakaat 2 salam. Kenapa? Alasannya antara 3 rakaat 1 salam dengan 3 rakaat 2 salam, yang 3 rakaat 2 salam 2 solat, 2 ibadat. Maka bila 2 solat 2 ibadat, maka dia lebih afdal daripada 3 rakaat 1 salam yang hanya dia adalah 1 solat dan 1 ibadat. Tapi tak salah ada hadis juga yang Nabi ada pernah buat 3 rakaat 1 salam. Pasal niat pasal niat. Malam ni kita bermula nak puasa. Pagi besok kita akan sahur. Pendapat yang paling kuat ni jangan pening-pening pasal niat. Ada orang kata kena sebut nawaitu sauma ghadin. Ada yang kata kena niat malam ni untuk sebulan. Sebenarnya kadang-kadang bila tak ada dalil, kadang-kadang memeningkan, mengelirukan dan kadang-kadang menyusahkan. Kadang-kadang dengan sebab niat orang dah rasa terbeban. Sebenarnya ulama sepakat niat dalam hati. Niat dalam hati ya. Jadi bila terlintas dalam hati nak puasa di waktu malam, maka dia telah berniat. Dalam satu hadis sahih Nabi kata, "Man lam yajma' qabla al-fajri fala siyama lahu." Maksud dia, siapa yang tidak berniat di waktu malam ataupun sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis itu umum maknanya Nabi nak beritahu niat tu mesti berlaku sebelum fajar. Bahkan ulama kata nak niat daripada malam dah boleh. Kita niat malam. Malam ni sebelum tidur kita niat nak puasa besok dan nak puasa sebulan. Maka cukup. Katalah kita tak sempat bangun sahur. Bangun-bangun dah azan subuh. Maka itu sudah dikira niat. Ulama kata kalau niat malam telah berniat dan tak perlu kita sebut. Kalau kita bangun sahur, sebenarnya bangun sahur pun dah ada niat untuk berpuasa. Sebab semua orang bersahur nak berpuasa. Tak ada orang bersahur nak berbuka pagi besok. Jadi sebenarnya niat ni benda yang paling mudah. Yang Allah nak tengok apa dia? Bukan ada niat ataupun tak. Allah kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah kata mereka semua tidak diperintah melainkan supaya beribadat pada Allah mukhlisin dengan ikhlas. Jadi ya Allah nak tengok bukan niat ada ataupun tak. Bukan niat sebut kuat ataupun perlahan. Ya Allah nak tengok kamu puasa ni ikhlas kerana Allah ataupun kerana yang lain pada Allah. Ada puasa sebab kebetulan rukun Islam. Ada puasa sebab kebetulan mak bapak suruh. Maka niat macam mana pun puasanya sia-sia. Puasanya sia-sia. Sebab ya Allah niat, Allah nilai ialah setakat mana keikhlasan kita berpuasa. Jadi insya-Allah malam ni kita niat puasa, aku nak puasa. Setiap malam kita niat nak puasa. Kalau tak bangun sahur pun, maka itu sudah dikira niat. Niat ada tanya macam mana? 2 rakaat atau 1 rakaat ke? Niatnya saja aku niat puasa 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia tak payahlah, tak payah sebut. Tak ada satu pun hadis daripada Nabi ke ataupun perbuatan sahabat yang mereka lafaz niat puasa. Tak ada satu pun. Yang tersebar sekarang, yang diamalkan dalam masyarakat kita, bukan bermakna itu adalah yang terbaik. Bukan. Macam kita sebut tadilah. Kalau kita kata niat sebut tu baik, maka kita buka minda dia. Okey, Nabi sebut ke tak? Nabi tak sebut. Kalau dia kata Nabi sebut, dia pun tak ada dalil. Dia akan jawab Nabi tak sebut. Okey, antara Nabi tak sebut dengan kamu sebut, agak-agak mana lebih baik? Maka dia tak ada pilihan, dia akan jawab yang Nabi lagi baik. Maka jangan sebutlah.
Kalau kamu kata yang Nabi lagi baik, jangan sebut. Kalau kamu kata yang Nabi lagi baik, tapi kamu sebut, mulut kamu lidah bercabang. Mulut cakap yang Nabi baik, tapi yang buat tak sama dengan yang mulut cakap. Jadi niat terlintas dalam hati nak puasa besok cukup. Tak perlu sebut susun ayat saja aku puasa besok hari 24 hari bulan dalam tempoh PKP, start daripada subuh, tak payah. Terlintas dalam hati aku nak puasa besok cukup. Okey? Boleh WhatsApp pun. Okey, saya nak sebut lebih kurang 10 minit tentang persiapan penting untuk menghadapi Ramadan supaya puasa kita betul-betul mendapat hasil yang lumayan. Apa dia? Hasil yang lumayan yang paling besar ialah keampunan Allah. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar. Yang ketiga, kemuncaknya apa? Takwa. Kita selepas Ramadan kita jadi orang yang bertakwa. Akhlak kita berubah, pergaulan kita berubah, mulut kita pun tak leza, hati kita pun bersih, tak bersangka buruk pada orang, hubungan kita dengan Al-Quran pun semakin baik, hubungan kita dengan rumah Allah pun semakin baik. Itu takwa. Jadi proses nak dapat takwa tu, saya akan sebut tips untuk mendapat takwa sepanjang bulan Ramadan. Pertama, saya dah sebut sebelum ni dalam kelas yang lepas tapi ringkas. Ini saya nak sebut detail sikit dan ada dalilnya. Okey, pertama, perbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini asas dia. Manusia malas beribadat, rasa berat nak solat, rasa berat nak puasa sebab dosa. Rasa berat nak baca Quran sikit mengantuk, semua punca daripada dosa. Jadi supaya ibadat kita di bulan Ramadan lancar, bertaubatlah. Jangan kata tak ada dosa, dosa kita banyak. Kadang-kadang dosa kecil kita buat berterusan. Dengan pembaziran makanan, pembaziran masa, tak didik anak, tak ajar anak cara solat yang betul, tak ajar anak Al-Quran tadabbur. Banyak dosa kita. Tengking suami, angkat suara dengan suami, asyik marah pada anak. Jadi banyak sangat dosa kita, bertaubatlah. Jadi perbanyakkan taubat. Khususnya zikir dalam zikir pagi petang tu, zikir Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dan juga baca zikir yang Nabi selalu baca, saya pernah sebut sebelum ni. Nabi setiap dalam satu majlis, Nabi akan baca zikir ni, zikir istighfar 100 kali sebelum bangun daripada majlis. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi kalau boleh baca pagi astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, petang baca lagi, malam baca lagi. Jadi kalau Nabi 100, kita lagi lebih daripada 100 setiap hari. Kenapa istighfar ni sangat penting? Sebab hadiah yang paling lumayan di bulan Ramadan, keampunan Allah. Jadi kalau tak istighfar, tak bertaubat, mustahil kita dapat keampunan Allah. Bahkan Nabi bagi amaran, siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan bila habis Ramadan Allah tetap tidak ampunkan dosa, maka Jibril berkata pada Nabi, celakalah orang ni. Dia puasa tapi dia tak bertaubat, dia masih buat dosa, maka Allah pun tak ampun dosa. Orang ni celaka. Walaupun habis puasa 30 hari lengkap, tapi masih buat dosa dan Allah tak ampunkan. Jadi fokus utama kita bulan Ramadan, bertaubat. Dosa kita dengan suami, dosa kita dengan anak, dosa kita dengan kawan-kawan, dosa kita dengan mak bapak. Okey. Yang kedua, selalu bayangkan kebaikan dan ganjaran yang besar daripada bulan Ramadan. Selalu bayangkan ganjaran yang besar, hadiah yang lumayan yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebab kadang-kadang kita malah beribadat, malah baca Quran, malah solat,
malas solat tarawih sebab tak nampak pahala tu. Tak yakin pada janji Allah. Tapi kalau kita yakin, ya Allah hebatnya ganjaran di bulan Ramadan, besarnya pahala berlipat kali ganda, maka kita bersemangat nak melakukan ibadat di bulan Ramadan. Nak baca Quran lagi bersemangat, nak baca banyak. Dah zikir lagi, pagi lagi, tadabbur lagi. Bila tu? Bila kita sentiasa bayangkan kelebihan berpuasa di bulan Ramadan. Apa kelebihannya? Pertama tadilah Nabi kata siapa puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, siapa mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran, Allah ampunkan dosa. Yang ketiga, siapa mendirikan malam Al-Qadar, Allah ampunkan dosa. Jadi bayangkan kelebihan paling besar, keampunan. Yang kedua, Lailatul Qadar. Bayangkan, kalau aku dapat Lailatul Qadar ni, ya Allah, 83 tahun semuanya amalan soleh, tak ada satu pun dosa. Maka kita akan bersedia mulai daripada sekarang untuk berlomba, bersedia untuk mendapat Lailatul Qadar. Jadi rancang daripada sekarang, 10 akhir Ramadan ni, lagi kita boleh fokus untuk beribadat dan lagi kurang urusan-urusan lain. Yang ketiga, pastikan kita puasa daripada benda yang haram sebelum kita puasa daripada benda yang halal. Makan minum halal, tapi bila azan subuh tak boleh makan. Tapi sebelum kita berhenti makan minum, berhenti mulut ni mengumpat, berhenti mulut ni mengata orang, berhenti mata melihat benda haram. Cukup tengok drama ke apa ke, kemudian telinga dengar orang bercakap ke, orang mengumpat mengata ke, kemudian tengok WhatsApp ni hantar benda-benda yang palsu, benda yang tak ada faedah, buang masa dengan telefon. Cukup, bertaubatlah. Sebelum puasa daripada makan dan minum, puasa daripada buang masa, puasa daripada bercakap yang sia-sia, puasa daripada sifat marah, puasa daripada membazir makanan. Alhamdulillah bazar Ramadan tak ada. Itu membantu untuk kita mengurangkan pembaziran. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang tak meninggalkan cakap bohong dan masih beramal, Allah tak berhajat pada puasa dia. Sebab apa? Dia hanya tinggal benda yang halal, iaitu makan dan minum. Tapi yang haram dia tak tinggal. Bercakap bohong, sifat marah, dengki, dendam. Okey, yang keempat, hiduplah bersama Al-Quran. Ini saya nak tekankan, hidup bersama Al-Quran. Apa maksud hidup bersama Al-Quran? Sebab bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan ni tak ada nilai kalau Quran tak turun pada bulan Ramadan. Ramadan ni orang selalu sebut sebab ada Al-Quran. Maka jadikan agenda utama kita di bulan Ramadan ialah Al-Quran. Saya nak sebut antara bagaimana salafus salih, bagaimana salafus salih menghadapi bulan Ramadan. Antaranya Qatadah, seorang salafus salih, dia khatam Quran 7 hari sekali. Ini sebelum Ramadan, sebelum Ramadan. Tapi bila Ramadan, dia khatam Quran 3 kali sehari. Nampak tak? Bila masuk Ramadan, dia lagi fokus pada Quran. Kalau sebelum Ramadan, 7 hari sekali khatam. Bila masuk Ramadan, 3 hari sekali khatam. Sebab dia tahu, bulan Ramadan, keistimewaan luar biasanya ialah hubungan kita dengan Al-Quran. Maka masa kita kena lagi bagi banyak kepada Al-Quran, bukan pada makan. Dan Qatadah juga, kalau masuk bulan Ramadan, dia jadikan khatam 3 hari sekali. Dan bila 10 akhir Ramadan, dia khatam setiap hari, setiap malam sekali khatam. Boleh ya? Ini bagaimana salafus salih jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran. Jadi banyak masa dia habis untuk Quran. Bahkan Imam Malik diceritakan bila masuk bulan Ramadan, dia tinggal semua hadis. Baca hadis ke, mengajar hadis, semua dia tinggal. Yang ada ialah Quran. Yang Quran dia tak tinggal. Jadi kalau kita nak tadabbur Al-Quran, okey, sebab dia ada hubungan dengan Quran. Jadi tapi kalau bab-bab yang lain tu, tinggallah, tak apa. Sebab bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Fokus pada Al-Quran. Lepas habis Ramadan, belajarlah ilmu lain. Hadis ke, akidah ke, fokus pada Al-Quran. Imam Malik tinggal semua.
pengajaran dia dalam bidang yang lain melainkan dengan Al-Quran. Dan Sufyan As-Sawri meninggalkan semua ibadat lain, ibadat sunat yang lain, melainkan dia banyak fokus untuk membaca dan tadabbur Al-Quran. Banyak fokus dan tadabbur Al-Quran. Dan juga kita biasa dengar Imam Syafi'i, kalau sebelum Ramadan dia khatam sekali sehari, kalau bulan Ramadan dia khatam 2 kali sehari. Ini contoh-contoh, banyak lagi contoh. Bagaimana salafus salih bila jadi masuk bulan Ramadan, dia tukar jadual dia. Pagi baca Quran, petang baca Quran, tengah hari baca Quran, malam baca Quran, solat pun baca surah-surah yang panjang. Akhirnya hidupnya bulan Ramadan penuh dengan bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Saya boleh buat jadual. Ada orang kata, nak khatam ke nak tadabbur? Tak, buat dua-dua sekali. Sebab kalau tadabbur saja, kita tak mungkin habis Al-Quran. Kalau khatam saja, dia tak akan rasa apa-apa lazat. Kata Imam Qurtubi, aku rasa pelik orang yang baca Quran tapi tak faham. Macam mana dia akan rasa lazat? Tak rasa kelazatan. Beza, saya bagi contoh. Kalau saya baca Quran faham, dengan saya baca nak khatam, sangat berbeza. Bila baca nak faham, rasa seronok, rasa lazat dan tak rasa lama, walaupun dah lama. Tapi bila kita baca nak khatam, perasaan berbeza. Rasa terbeban, rasa nak cepat habis, rasa tak seronok. Beza sangat. Jadi jangan khatam saja dan jangan tadabbur saja. Kalau khatam saja, dia tak rasa lazat. Kalau tadabbur saja, kita tak akan khatam. Jadi buat dua. Satu, tadabbur, baca Quran terjemahan. Paling-paling Quran 5 muka surat satu hari. Paling-paling Quran 5 muka surat satu hari. Baca terjemahan, kemudian baca ayat. Baca terjemahan, baca ayat. 5 page. Paling kurang lah. Kalau boleh, memang boleh pun kita banyak masa sebenarnya. Sebenarnya bergantung pada minat dan kesungguhan kita. Kalau boleh, 10 muka surat, iaitu setengah juzud. Baca terjemahan, baca ayat. Baca terjemahan, baca ayat. 10 page. Setiap hari. Maka kita akan dapat apa ni? Kalau kita baca terjemahan, 10 muka surat setiap hari, kita akan dapat baca dan tadabbur 15 juzuk sepanjang bulan Ramadan. 15 juzuk sepanjang bulan Ramadan, baca dan faham. Bukan faham semua. Saya yakin ada ayat yang memang kita boleh faham. Kadang-kadang Allah kata, wanita yang diceraikan, eddahnya 3 kali suci. Kita boleh faham. Sebelum ni kita dengar mulut orang. Tiba-tiba kita tengok, ya Allah, Allah dah sebut dalam Quran. Aku dah baca lama, tapi aku tak faham. Yang aku faham setelah orang cakap. Sedangkan Allah cakap tu bahasa yang mudah. Orang yang kematian suami, Allah sebut dalam Quran surah Baqarah, eddahnya 4 bulan 10 hari. Mudah, simple aja. Jadi banyak juga ayat yang kalau kita baca terjemahan, kita boleh faham. Jadi paling banyak 10 muka surat kita baca terjemahan setiap hari. Baca terjemahan, baca ayat. Baca terjemahan, 10 muka surat. Maka kita akan baca serta dengan terjemahan dia sebanyak 15 juzuk sepanjang bulan Ramadan. Kalau tak mampu, paling-paling kurang 5 muka surat. Kita baca ayat, baca terjemahan. Baca ayat, terjemahan. 5 muka surat setiap hari. Maka kita akan dapat baca Quran dengan terjemahan sepanjang bulan Ramadan 7 juzuk setengah. Subhanallah. Besar tu. Kita dah hidup 40 tahun. Satu ayat pun tak faham baca Quran. Kadang-kadang 50 tahun khatam Quran dah berpuluh kali. Satu ayat pun tak faham. Tapi kalau kita buat macam ni, baca terjemahan, baca ayat, 5 muka surat setiap hari je. Maka sepanjang bulan Ramadan kita akan faham dengan terjemahan dia 7 juzuk setengah sepanjang sebulan Ramadan. Okey, itu bahagian tadabbur. Kemudian bahagian satu masa lagi kita baca untuk khatam. Kita baca untuk khatam. Kalau bulan lain kita tak khatam, sepanjang tahun kita tak khatam, maka takkanlah bulan Ramadan kita tak boleh khatam. Cara nak khatam paling-paling teruk lah, paling-paling teruk 1 juzuk satu hari. Ini yang paling teruk sekali ni. 1 juzuk satu hari, sebulan Ramadan khatam. Tapi orang macam kita ni, yang dah tua, yang
tak berapa lama lagi mungkin nak mati kot. Kemudian dah belajar tadabbur 2 juzuk satu hari. 2 juzuk satu hari. Supaya apa? Kita dapat khatam 2 kali sebulan. Imam Syafi'i 2 kali khatam satu hari. Kita ni busuk-busuk kita pun okeylah. Nak khatam 2 kali sehari mustahil. Saya pun tak mampu. Nak khatam sekali sehari pun tak mampu. Nak khatam seminggu sekali pun tak mampu. Okeylah. Paling-paling kurang lain sikit daripada bulan-bulan Ramadan yang lepas. Iaitu bulan Ramadan ni target kita khatam 2 kali. Caranya baca 2 juzuk setiap hari. Boleh? Caranya apa? Ada masa kosongnya baca. Jangan hadkan masa. Jangan hadkan masa baca Quran waktu pagi ataupun waktu malam je. Lain pada tu tak baca. Ini tak akan khatam. Ini tak akan khatam. Tapi kalau kita target kita, aku nak khatam dua kali khatam di bulan Ramadan dan aku akan baca bila-bila masa. Ada masa kosong je, kadang-kadang sementara nak tunggu salat berjemaah dengan suami, dengan anak. Kita baca dapat 1 page. Kadang-kadang sementara nak tunggu masak kan, baca 2 page. Kadang-kadang nak menunggu barang, makanan sampaikan. Kadang-kadang kita tunggu tu, baca Quran dapat 3 page. Maksudnya apa tu? Baca Quran sepanjang masa. Jangan hadkan masa. Kalau had masa, kita akan gagal. Sebab itulah orang dahulu dia boleh khatam banyak kali. Sebab dia baca di mana-mana, bila-bila masa. Apatah lagi mereka hafal. Okey? Jadi insya-Allah, saya yakin kita semua boleh. Sebab masa kita dah tak banyak di luar. Tak pergi kerja, tak pergi bazar Ramadan, tak ada alasan untuk kita tak khatam 2 kali paling kurang di bulan Ramadan. Sebab masa kita terlalu banyak di rumah. Okey, itu dipanggil hidup bersama Al-Quran. Kemudian yang kelima kan? Yang kelima. Jangan tak salat malam, salat malam. Dan jangan sama sekali tak salat malam. Sebab apa? Sebab Nabi kata salat malam kebiasaan orang soleh. Bila ni? Sepanjang masa. Kalau sepanjang masa kena salat malam, bulan Ramadan, malam bulan Ramadan lagi kena salat malam. Sebab Allah kata siapa mendirikan malam Ramadan, Allah akan ampunkan dosa. Jadi wajibkan ke atas diri kita salat malam. Jangan pastikan kita bangun sahur tapi tak bangun malam. Berapa ramai yang bangun sahur tapi tak bangun malam. Dan tak ramai yang bangun malam tapi tak sahur. Jadikan agenda utama bila bangun malam bukan sahur, tapi salat malam. Jadi jadikan bila bangun malam, awas sikit. Ambil masa yang lama untuk solat malam, bukan untuk makan. Makan simple je. Nanti saya akan sebut pula pasal makan. Okey? Nabi kata syaraf, kemuliaan orang beriman ialah bangun malam. Jadi kalau kamu tak bangun malam, asyik bangun sahur je, seolah Nabi kata kamu tak ada nilai, kamu tak ada kemuliaan. Jadi pastikan bangun malam. Kemudian yang keenam, perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah di bulan Ramadan. Ini package. Ada orang solat malam, sahur okey, tapi kedekut pula tak jadi. Sedekah kena ada. Hubungan kita dengan Allah melalui puasa, solat malam, maka hubungan hasilnya melahirkan hubungan kita yang baik dengan orang ramai. Sedekah. Sedekah setiap hari. Nabi sedekah setiap hari. Dan tak perlu waktu pagi. Ada yang tersebar dalam masyarakat kita sedekah subuh. Sebenarnya tak ada dalil pun. Sedekah ni Allah kata dalam Quran surah Al-Baqarah, allazina yunfiquna bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah puji orang beriman yang bersedekah. Bila? Bil-lail waktu malam, wan-nahar dan waktu siang. Sirran dalam keadaan rahsia dan alaniyah dalam keadaan terbuka. Allah puji. Jadi jangan hadkan sedekah subuh. Tapi sedekahlah setiap hari, sama ada pagi, tengah hari ataupun malam. Sekarang kita tak susah nak keluarkan, transfer je. Cari akaun orang miskin ataupun NGO, transfer je setiap hari. RM50 ke, 100 ke. Jangan lupa untuk bersedekah setiap hari. Dan sedekah yang terbaik juga, kata ulama, ialah
bagi makan orang yang berbuka, khususnya orang miskin. Kenapa? Kenapa sedekah bagi makan terbaik? Sebab Nabi kata siapa yang bagi orang makan untuk berbuka, maka dia akan dapat pahala orang yang berbuka tu. Kalau 10 orang dia bagi makan, dia dapat pahala 10 orang berpuasa, campur dia 11. Jadi kalau nak bagi sedekah, fokuskan untuk bagi makan. Dan kita ada projek kita nak bagi makan kepada asnaf yang berpuasa di Sabah dan juga selain pada Sabah lah. Kita ada projek kita. Jadi kalau susah sangat nak cari orang miskin, masuk akaun Ghulam, kita akan tolong sampaikan kepada orang miskin, khususnya yang berpuasa di sana. Okey, yang ketujuh. Kurangkan makan. Kurangkan makan. Ini agenda utama ni. Jangan anggap benda kecil. Jangan jadikan bulan Ramadan bulan makan. Siapa jadikan bulan Ramadan bulan makan, dia memang gagal dan tak akan dapat takwa. Siapa jadikan makan bulan Ramadan lebih daripada bulan lain, itulah tanda-tanda dia gagal. Itulah tanda-tanda dia tak akan dapat takwa. Sebab Ramadan bukan bulan makan. Ramadan bulan Al-Quran. Kurangkan makan, lebihkan baca dan tadabbur Al-Quran. Batulah Nabi, kalau kita tengok sirah Nabi dan para sahabat, makan Nabi bulan Ramadan dengan bulan lain sama je. Sama. Kalau makan bulan Ramadan dan lebih pada bulan lain, ada bertukar tujuan. Dan lari daripada tujuan puasa. Tujuan puasa nak bertakwa, tiba-tiba makan lebih daripada bulan lain. Seolah makan bulan Ramadan, bulan makan. Dah terpesong daripada tujuan asal. Kurangkan makan. Dan saya pernah sebutkan, ubat kepada penyakit hati. Ubat kepada penyakit hati apa? Ada 5 kan? Ubat kepada penyakit hati ada 5. 1, perut kosong. Jadi kalau perut kenyang ni, dia membawa kepada penyakit hati. Penyakit apa? Kalau perut kenyang. Malas beribadat, fikiran tumpul, tak bijak. Sebab perut tu kenyang dengan makanan. 1, penyakit kepada hati. Iaitu perut jangan kenyang. Yang kedua, baca Quran dan tadabbur. Yang kedua, baca Quran dan tadabbur. Kalau perut kosong tapi tidur, tak jadi, dia tak akan berkesan. Sebab itulah penting puasa dengan Quran. Nabi sebut dalam satu hadis kan, Quran dengan puasa memberi syafaat di akhirat. Kenapa Nabi sebut Quran dengan puasa? Apa hikmahnya? Sebab bila puasa, perut kita kosong. Bila perut kita kosong, anggota badan kita mudah untuk buat ibadat. Mudah nak bangun malam. Mudah nak baca Quran lama di waktu malam. Itu kaitan dia. Tapi kalau perut kita kenyang, masa berbuka pulut nak habis-habis, badan jadi penat, mata mengantuk, bangun malam tak boleh, baca Quran sekejap tertidur. Sebab itu penting antara puasa dengan Al-Quran. Okey. Apa lagi ubat? Saya sebut tadi 2 kan. 1, perut kosong. Yang kedua, qiyamul lail. Yang kedua baca Quran dan tadabbur. Yang ketiga, qiyamul lail. Jadi penyakit hati boleh diubat dengan qiyamul lail yang kita sebut tadi. Yang keempat, berdoa ketika waktu sahur. Jadi doa, antara doa yang paling mustajab untuk merawat penyakit hati ialah doa ketika waktu sahur. Dan yang kelima, ubat penyakit hati ialah kita sentiasa ataupun banyakkan bergaul dan duduk bersama orang yang soleh. Jadi bila bergaul dengan orang soleh, selalu dengan tazkirah, hati kita akan jadi lembut. Okey, kita pergi pada tips untuk mendapat takwa di bulan Ramadan. Yang keberapa tadi? Yang ketujuh kan? Yang ketujuh. Yang ke-8, perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa di bulan Ramadan. Kalau biasa bulan lain kita hanya doa, mungkin pagi, petang, lepas solat. Tapi sepanjang Ramadan, banyakkan doa. Tengah hari, waktu duha, lepas zuhur, waktu petang, waktu malam, tengah malam, banyakkan doa. Dekat berbuka. Sebab doa,
Nabi kata antara doa yang dimakbulkan ialah doa orang yang berpuasa. Jadi rebutlah peluang untuk mendapat doa mustajab, iaitu ketika bulan Ramadan, khususnya ketika berpuasa. Yang ke-9 kan? Yang ke-9, jaga waktu kita supaya tidak terbuang sia-sia. Walaupun 1 saat. Kadang-kadang ada 1 minit, bacalah Al-Quran. Buka Quran baca. Ada 5 minit, buka Quran baca. Ada 2-3 minit, buka Quran tengok terjemahan. Ya Allah, nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Jangan buang masa, TV tutup. Telefon ni kalau boleh, tutup. Kalau boleh grup-grup yang lara-lara tu, left. Kecuali grup tadabbur. Grup yang banyak-banyak bid'ah tu sepanjang bulan Ramadan ni left. Itu yang ke-9. Jaga waktu kita, jangan terbuang. Kadang-kadang termenung je, 5 minit termenung. Ya Allah, 1 saat pun Allah hitung, Allah akan tanya, apakah 5 minit? Apakah 50 minit? Apatah lagi 5 jam? Jangan buang masa dengan tidur. Ni satu bab lagi ni. Tidur bulan Ramadan, tidur ketika berpuasa ibadat. Salah. Itu bukan hadis sahih, hadis palsu. Tidur ketika bulan Ramadan ataupun ketika berpuasa satu ibadat. Dia bukan hadis. Dan satu lagi bahaya bila kita percaya kepada hadis tu. Apa bahaya dia? Dia tidur je. Sebab apa? Sebab dia rasa ibadat. Tak, salah. Nabi masuk bulan Ramadan semakin kurang tidur. Masuk 10 akhir Ramadan lagi tak tidur. Tiba-tiba dia tidur, alasannya beribadat. Bercanggah dengan sunnah Nabi dan salafus salih. Dan yang ke-10, yang terakhir. Beriktikaf. Beriktikaf. Sekarang kita tak boleh iktikaf sebab tak boleh solat di masjid. Kalau ditakdirkan PKP tak ada, pergilah ke masjid di 10 akhir Ramadan. Pergilah ke surau. Sebab apa ni? Siapa yang boleh iktikaf, dibenarkan beriktikaf tapi tak pergi, ni dengar kata Imam Zuhri rahimahullah, dia kata apa? Ajabal linnas. Aku rasa pelik dengan manusia. Kaifa taraku iktikaf wa Rasulullah SAW kana yaf'alu syai' wa yatrukuhu wa ma taraka i'tikaf hatta qubida. Kata Imam Zuhri, dengar. Kata Imam Zuhri, aku rasa pelik dengan manusia. Bagaimana dia boleh tinggal iktikaf ataupun bagaimana dia tidak beriktikaf, sedangkan Nabi ada benda Nabi buat, ada benda Nabi tinggal. Tapi dalam bab iktikaf, Nabi tak pernah tinggal sampai Nabi wafat. Jadi aku peliklah macam mana orang boleh tak beriktikaf ataupun meninggalkan iktikaf. Adakah dia lebih baik pada Nabi? Nabi yang maksum, yang tak berdosa, yang tak ada dosa, yang dijamin oleh syurga, tak pernah iktikaf sebanyak 9 tahun berturut-turut. Tiba-tiba kamu ni siapa? Tak pernah beriktikaf ataupun iktikaf tapi jarang-jarang. Jadi yang ke-10, khususnya kepada lelaki. Kalau dia angkat PKP, boleh pergi ke masjid, pergilah iktikaf. Kalau tak boleh juga, kita gandakan ibadat kita di 10 akhir Ramadan di rumah dengan cara kurang ke tidur. Kalau awal Ramadan tidur juga, tapi 10 akhir Ramadan lagi kurang tidur, lagi banyak ibadat, lagi pulun Al-Quran. Kenapa? Sebab di 10 akhir Ramadan ada hadiah yang sangat lumayan, iaitu Lailatul Qadar. Itu lebih kurang tip 10 tu. Kalau buat 10 ni, insya-Allah kita akan lahir selepas Ramadan orang bertakwa. Kita akan lahir orang yang luar biasa. Akhlak kita dicernakan oleh Al-Quran, bukan dipengaruhi oleh kawan-kawan ataupun masyarakat. Sebab setiap hari kita baca Quran, setiap hari kita faham Quran, Quran akan membentuk minda, fikiran dan akhlak kita, insya-Allah. Saya rasa cukup setakat tu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan? Kata dari hutang sembahyang. Hutang sembahyang. Hutang sembahyang, dia benda yang sembahyang adalah imaduddin, tiang agama, dan rukun Islam yang pertama. Dan soalan pertama akan disoal,
Bila tak solat, habis. Bahkan dalam hadis Nabi kata, siapa yang tak jaga solat, di akhirat besok dia tak akan dapat cahaya dan dia akan dihimpun bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Siapa yang tak solat, walaupun dia Islam tapi tak solat, di akhirat dia akan duduk bersama Fir'aun. Akan duduk bersama Haman. Akan duduk bersama Qarun. Akan duduk bersama Umayyah bin Khalaf. Iaitu orang musyrikin Mekah yang jahat. Jadi nilai tak solat ni sangat buruk. Okey, kalau dah tak solat, bertaubatlah. Sebab itulah saya beritahu, syarat pertama nak dapat takwa di bulan Ramadan, bertaubat. Dan bertaubat daripada tak solat, yang pendapat paling kuat, bertaubat nasuha dan mulalah solat. Yang lepas tu, semoga Allah ampunkan dosa kita, dan bahkan Allah janji kalau kita bertaubat, keburukan kita Allah tukar dengan kebaikan. Allah akan tukar keburukan kita, kejahatan kita dengan kebaikan. Jadi pendapat paling kuat tak payah qada. Pendapat paling kuat bertaubat daripada tak solat ialah mula solat dan tak payah qada. Tapi kalau kita nak ambil pendapat yang kedua yang mengatakan bila tak solat dengan sengaja wajib qada, silakan. Silakan. Kita ada dua pendapat. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Untuk wanita uzur, tolong bagi tips ketika uzur masa bulan puasa. Wanita uzur ketika bulan Ramadan, sebenarnya Allah dah sebut dalam ayat surah An-Nahl tadi, surah An-Nahl ayat 97, iaitu Allah kata man amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa yang beramal soleh sama ada lelaki ataupun perempuan, wahwa mukmin, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah janji Allah akan bagi kehidupan yang baik di dunia dan Allah akan balas ganjaran yang sangat besar lebih daripada amalannya. Makna wanita uzur ke tak uzur ke, masih terbuka peluangnya untuk beramal soleh di bulan Ramadan, dan masih terbuka untuk mendapat keampunan, untuk dapat rahmat dan untuk dapat Lailatul Qadar. Tak ada beza pun. Tak ada beza. Cuma bila dia uzur, dia tak boleh solat. Kalau ambil pendapat satu lagi, dia tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh Al-Quran. Kalau tak boleh dua, banyak lagi dia boleh buat. Dia boleh berzikir, dia boleh baca Quran terjemahan, dia boleh pergi bersedekah, dia boleh zikir pagi petang, dia boleh buat apa-apa saja kebaikan di rumah. Semua itu adalah amal soleh. Jadi jangan putus asa. Bahkan kalau kita uzur di bulan Ramadan, kita putus asa, itu tanda-tanda kita tak akan dapat takwa. Sebab apa? Kita tak setuju dengan Tuhan. Bila Allah takdirkan kita uzur di bulan Ramadan, percayalah itu terbaik untuk kita. Sebab uzur ni bukan pilihan kita. Uzur ni adalah pilihan Allah. Jadi kalau Allah tetapkan kamu uzur di bulan Ramadan, yang terbaik apa dah? Redha. Bersangka baik pada Allah. Sebenarnya bersangka baik dan redha pada takdir Allah adalah ibadat. Bahkan itu ibadat yang paling besar. Allah kata apa? Waradu radhiyallahu anhu waradu anhu. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Bila kita redha pada Allah, kita akan dapat redha Allah. Nak apa lagi? Jadi jangan salah, ramai wanita bila uzur dia kecewa di bulan Ramadan. Bila uzur dia frust. Sebab apa? Tak boleh solat, patut kena ganti puasa. Jangan. Allah nak menguji kita, salah satunya Allah bagi kita uzur di bulan Ramadan. Macam mana kita menghadapi ujian tersebut? Aku redha, aku sabar, dan aku yakin ini terbaik. Dan uzur aku tak menghalang untuk aku buat banyak lagi kebaikan. Aku boleh baca Quran terjemahan, aku boleh ikut kelas tadabbur online, aku boleh bersedekah, aku boleh bantu keluarga, boleh bagi makan anak, banyak lagi kebaikan. Jadi kalau dia ambil pilihan, pendapat yang mengatakan tak boleh baca Quran lah, tapi ada pendapat mengatakan uzur pun boleh baca Quran. Itu terserahlah, kita ada dua pendapat. Wallahu alam. Untuk dapat Lailatul Qadar pun dia boleh dapat Lailatul Qadar. Sebab syarat nak dapat Lailatul Qadar bukan mesti bersih. Bukan mesti bersih. Syarat dia ialah mesti beriman, mesti bertakwa pada Allah. Kalau dia kebetulan ada pada malam tu dan dia sedang buat kebaikan, insya-Allah dia akan dapat kelebihan Lailatul Qadar. Okey, ada lagi? Tak ada? Okey, cukup ah.
Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.